Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Afiq bin Muhammad Syardi. So, seperti mana yang kita telah belajar dalam kelas, apa yang saya faham dengan kajian tindakan ni, ia adalah satu proses ataupun satu cycle di mana kita ataupun saya sebagai pengkaji ataupun researcher, dan boleh juga sebagai pendidik ataupun entiti-entiti swasta ataupun mana-mana entiti yang ingin sesuatu itu orang cakap ditambah baik. Kalau kita ambil dalam konteks pendidikan ataupun pembelajaran ni, satu kajian yang dilakukan di mana ia merangkumi 4 cycle, iaitu refleksi, planning ataupun perancangan, dan diteruskan dengan action ataupun what is action dalam bahasa Melayu? Action lah. Lepas tu, lepas dah ada action, kita observe, and then kita repeat balik dengan refleksi. Kita jelaskan dengan lebih detail di mana first phase reflection tu, kita perhati, kita buat temu bual ataupun kita buat kajian, tengok sampai tahap mana sesuatu pendidikan ataupun pencapaian seorang murid tu boleh pergi. Dan percayalah, tak semua murid boleh terima apa yang kita ajar tu pada waktu tu dengan apa yang kita ada dengan 100%. So, sebab itulah kajian tindakan ni perlu, dan disebabkan itulah kita kena ada satu perancangan ataupun planning di mana kita kena come up dengan satu intervensi ataupun cara untuk membantu diorang, memudahkan proses pembelajaran diorang, dan juga untuk kita memudahkan proses pembelajaran dan pendidikan kita diorang, dan memudahkan kita untuk mengajar lah senang cerita, so that apa yang kita ajar tu diorang boleh terima dengan 100% lah. Dan dah rancang, kita teruskan dengan action ataupun pelaksanaan apa benda yang kita dah rancang. Sesuatu intervensi lah. Contohnya, kita buat pendidikan tu menggunakan pendekatan game ke, music ke, something interesting lah untuk menarik minat diorang, untuk bantu diorang terima apa yang kita cuba ajar dengan lebih mudah dan senang untuk diorang ingat, and maybe diamalkan dalam kehidupan seharian diorang. Dan lepas kita buat intervensi tu, lepas phase pelaksanaan, kita observe sama ada semua murid dapat terima ataupun masih lagi ada yang tercicir. And bila ada yang tercicir, kita reflect balik kenapa diorang tercicir, apa yang diorang perlukan, apa pendedahan ataupun pendekatan yang kita perlu guna so that diorang boleh terima apa yang kita ajar ataupun certain subtopik itu dengan lebih jelas lah, untuk mengelakkan daripada isu keciciran tu lah tadi. So, cycle ni berulang-ulang daripada observation, kita reflect, and then come up with another planning ataupun intervensi lain, so that golongan yang tercicir tu orang cakap tak tertinggal lah dengan rakan-rakan yang lain, so that diorang pun terima ada pengetahuan ataupun ilmu tu sama dengan orang lain. Ni untuk kajian tindakan ni perlu dilakukan sebab yelah, sekarang dunia pun semakin moden. Kita pun secara mata kasar lah, kalau kita pergi sekolah sekarang, kita dapat tengok gap antara guru dengan pelajar tu jauh. Bukan nak jadikan reason, tapi nak cakap the facts that pendekatan antara diorang tu dengan teknologi. Kita boleh cakap saya lah sendiri tengok adik-adik saya ke dengan mak saya, cikgu, saya boleh perhatikan bahawa student ni lagi advance daripada cikgu tu sendiri in terms of exposure to the
teknologi itself lah. So kita sebagai pendidik pun kena kejar diorang punya advancement tu, pendedahan diorang tu, so that kita pun tak tertinggal. Diorang pun boleh terima apa yang kita cara ataupun kaedah penyampaian kita lah dengan diorang punya level of advancement tu lah. Macam member kita cakap tadi, untuk kita sebagai guru ataupun dan juga murid nak adapt dengan evolusi sistem pendidikan sekarang ni, dan juga kemajuan teknologi ni lah. So agar kedua-dua pihak tak tercicir, kita pun dah laksanakan tanggungjawab kita sebagai guru yang dapat bantu diorang untuk mendapat ilmu lah. So terima kasih.